adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajama'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi ke atas nikmat Dia dan juga taufik hidayahnya yang sentiasa memberi kepada kita limpah luah. Tidak boleh nak bilang akan nikmat Allah Taala yang diui kepada kita dengan secara habis dan cukup. Tak boleh kita nak bilang. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nikmat ini. Kerana banyak nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, yang lebih-lebih lagi nikmat, iaitu yang dipanggilkan nikmat sihat tubuh badan kita, yang kita tidak ada sakit, tidak ada uzur gapo. Kalaulah kita ada uzur sedikit banyak pun, kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sana ada lagi orang yang dia lebih sakit, lebih susah, lebih daripada kita lagi. Maka bersyukurlah kita. Kalaulah kita uzur sikit, sakit sikit, tak ada sihat mana pun, kita kena ingat bahawa di sana ada lagi orang yang lebih susah dan juga lebih sakit uzur lebih daripada kita lagi. Banyak lebih daripada kita lagi. Manakala orang yang sihat, saya dan juga senang pendengar yang sihat, orang muda-muda yang sihat, Allah Ta'ala beri kesihatan kepada dia, maka banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan juga cara yang kita nak menambahkan, salah satu caranya, kita usaha ataupun cuba tengok kepada orang yang sakit, orang yang tak sihat, kita tengok kepada dia. Nescaya kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tengok kepada orang sakit, kita pergi kepada hospital, kita tengok orang sakit ni, kita rasanya alhamdulillah Allah Taala beri kesihatan kepada kita. Tak sama dengan orang yang tidur tak kata tu, tak sama dengan orang yang tidur tak kata ni dalam hospital.
Maka ini tunjuk kata nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita banyak, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kerana kita terjual, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, Allah Ta'ala tidak nak gapo daripada kita. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, beri kesihatan kepada kita, beri ilmu, beri nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Allah Ta'ala tidak nak daripada kita untuk beri duit kepada Allah Ta'ala, tak. Beri makanan ke, tak. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala naknya syukur kepadanya. Syukur kepada dia, dan juga syukur-syukur ni bagaimana cara pun kita dapat nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri nikmat rezeki yang banyak kepada kita, kita infak sedekah kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana ini adalah harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tubuh badan yang Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita, kita guna tubuh badan kita untuk beribadat, untuk buat amalan, untuk kerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demi apa? Demi bersyukur ke atas kesihatan ini yang Nabi SAW, yang Allah Taala beri kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah bernamik ataupun ruangan kita setiap petang hari Jumaat seminggu sekali yang kita akan jumpa bersama ruangan hadis Nabi SAW, untuk kita nak ngaji hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, memahami hadis Nabi SAW, demi untuk kita nak beramal dengan hadis Nabi. Beramal dengan hadis Nabi SAW. Kerana sahabat dulu, mereka apabila dengar hadis Nabi SAW, mereka selalu beramal. Kerana mereka tahu bahawa hadis ini adalah, orang panggil kata, syariat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala syarakkan, galak untuk kita buat. Sama ada daripada hadis itu amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, sama ada amalan sunat ataupun amalan yang Nabi biasa buat biasa. Kerana sahabat dia sepenuh usaha untuk nak beramalkan amalan satu amalan, walaupun amalan itu bukan amalan yang wajib pun, tetapi dia nak turut Nabi SAW. Demi untuk nak turut Nabi, nak ikut Nabi SAW. Tak sama dengan kita. Kita ni apabila ada hadis yang tunjuk kata Nabi buat ganing, kita akan tanya dulu, kata amalan yang Nabi sebut, kerja yang sebut dalam hadis ning adalah sunat ke wajib. Kalau sunat, biar dulu. Itu kita tengok kepada hukum dulu, sunat ke wajib. Kalau wajib kita buat, kalau sunat kita qad dulu. Itu yang kita sekarang bersama dengan sunnah Nabi SAW. Kerana kita ni tengok sunnah Nabi ni, dia adalah sunat. Tetapi sahabat dia tak tengok kata sunnah Nabi adalah sunat, tetapi dia tengok sunnah Nabi adalah sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW. Lalu buat mereka ni suka nak ikut. Tidak ada Quran, tidak ada headphone ke apa yang nak, orang panggil kata tak safe dia ni beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kerana dia dengan kita ni tengok tak sama. Kita tengok sunnah, dia tengok sunnah Nabi juga. Tetapi kita tengok sunnah Nabi, kita tengok kata dia adalah benar yang sunat saja. Tak awak, tak ada apa. Tetapi sahabat Nabi, dia tengok sunnah Nabi, dia adalah sunnah yang mereka sangat nak ikut sekali akan sunnah Nabi SAW. Dengan sebab itu, kita marilah sama-sama, mari tengok hayatus sahabah, hidup sahabat. Bagaimana mereka hidup tahta zilal sunnatin nabawiyah. Mereka hidup di bawah bayangan sunnah Nabi macam mana. Kita yang kurang mempelajari sunnah Nabi, yang kurang mempelajari hadis Nabi ni, walaupun hari ni kita sedikit sebanyak kita ngaji, sedikit banyak kita dengar hadis Nabi, sedikit banyak kita beramal dengan sunnah Nabi, kita cuba tengok kepada sahabat bagaimana mereka hidup di bawah bayangan sunnah Nabi SAW. Kita bagaimana? Bagaimana kita bersama dengan sunnah Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling rapat sekali bersama dengan Nabi SAW, dia biasa ayat satu kali kata, tidak ada hadis mana pun yang aku dengar, yang aku tahu, yang aku dapat, walaupun daripada Nabi sendiri ataupun daripada sahabat yang lain, illa wa qad amiltu bihi, melainkan aku usaha nak beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita usaha, kita tanya hari ni satu hari
ataupun marahin satu hari, berapa hadis yang kita beramal dengannya. Kita dengar hadis sakut dengan gapo pun yang kita buat pada hari itu, berapa hadis yang kita beramal dengan dia dalam satu hari. Berapa hadis. Sama juga sahabat-sahabat yang lain, mereka sangat ambil penting, ambil berat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka ni tahu kata jalan tariqatun najah, jalan yang buatwi mereka selamat sekali tak ada. Ikut apa yang Allah Ta'ala royak dalam Quran dan juga ikut apa yang Nabi buat, Nabi royak melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sekarang sedang pendengar usaha nak mencarikan jalan yang menyelamatkan kita daripada fitnah yang banyak dalam dunia sekarang ni, dan juga Nabi kita selamatkan pada akhirat nanti daripada api neraka, waliyadzubillah min dzalik. Maka kita kena pegang teguh, kena usaha. Kerana cara nak dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Taala, kita kena cari hidayah. Kita kena cari hidayah daripada Allah Ta'ala. Bagaimana nak cari, nak dapat hidayah, petunjuk ke tanam daripada Allah Subhanahu Ta'ala, iaitu dengan kita kena ngaji, sedang pendengar. Kena ngaji. Kerana kita kena ingatlah kata al-ilmu, al-ilmu ni kita kena cari dia. Bukan nak ilmu ni mari cari kita. Kita jangan buat main-main. Jangan buat main-main dengan majlis ataupun mana-mana tempat yang ada ngajar ilmu agama kepada kita, dan juga kita tidak buat paduli kepada majlis ataupun tempat-tempat yang usaha ngajawi ilmu kepada kita. Setengah orang duduk pada tempat yang ada ngajar ilmu agama, ada ustaz yang ngajar ilmu agama, tetapi mereka sanggup nak lari diri daripada majlis-majlis yang nak memberi ilmu kepada kita. Kita kena ingatlah bahawa hadis Nabi yang memberitahu kepada kita bahawa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala hendak nak wi satu kebaikan kepada dia, nescaya Allah Ta'ala akan wi faham kepada dia. Kita kena ingat, kita duduk dalam majlis ilmi ni, kadang-kadang kita tak tahu kata hari ni ada yang ngajar di sini, hari ni ada yang ngajar di sejik ni, kita duduk dalam tempat tu, kita duduk dalam sejik tu. Kalaulah kita tahu, kita ingatlah ini adalah salah satu alamat yang nak tunjuk bahawa Allah Ta'ala telah jalan kepada kita untuk mari duduk di tempat ini, untuk boleh dengar ilmu yang datang daripada Alkitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lari. Kalau kita nampak dah, lihat dah, duduk dalam tempat yang ada orang ngajar ilmu dah, kita sanggup nak lari diri, akik diri lari daripada majlis-majlis itu, maka kita kena ingat bahawa pahaman yang mukhalafah, pahaman tungkan kam yang selisih dengan man yuridillahu bihi khairan, ulama yang kata mafhumul mukhalafah, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki nawi, tidak hendak nawi dia boleh dapat satu kebaikan, Allah Ta'ala mai prasongที่จะให้เขาได้รับหนึ่งความดีงาม Allah Ta'ala ก็จะไม่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในเรื่องศาสนา Allah Ta'ala tak akan nak dia ni faham tentang agama Allah Ta'ala, tak ilmu. Takut sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup dalam dunia ni tanpa ilmu daripada Allah dan juga Nabi. Bagaimana kita nak hidup, bagaimana kita nak berjalan di dalam dunia ini? Nescaya kita akan jumpa dengan kegelapan. Kita gelap dunia ini. Orang yang hidup tanpa ilmu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, hidup dia adalah hidup yang penuh dengan kegelapan. ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมืดมน Bagaimana dia nak hidup, bagaimana dia nak berjalan, dan juga hidup di dalam dunia ini, waliyadzubillahi min dzalik. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita bersama lagi dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari bersama, sambung daripada halaqah ataupun perjumpaan kita yang dulu, yang kita telah bacakan hadis nombor 29
Dan juga minggu ini kita akan baca hadis yang nombor 30 insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tinggal lagi beberapa hadis yang kita akan tamat daripada kitab ini. Kerana 40 hadis Imam Nawawi semua dalam kitab ini, walaupun dipanggilkan nama 40 hadis Imam Nawawi, tapi hakikat sebenarnya hadis yang Imam Nawawi telah meletakkan dalam kitab ini sebanyak 42 hadis. Sebanyak 42 hadis. Dan juga insya-Allah kita selepas daripada minggu ini ada 12 hadis lagi kita istiqamah. Usaha kita istiqamah, dan juga orang panggil kata sentiasa duduk dengan pasal ni sikit-sikit banyak untuk kita dapat ganjaran. Jangan lupa kata-kata niat kata ini, walaupun satu hadis seminggu kita ngaji, tetapi kita jaga dia jadi istiqamah pada jalan Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nescaya Allah Ta'ala akan dan juga akan kasih amalan kita ini. Kerana amalan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu amalan yang buat sedikit sahaja satu kali, tetapi buat semua. Tetapi buat semua tak tinggal. Saya tak tinggal sedang pendengar, walaupun setengah minggu tak jumpa, tak mari, tak datang pun, boleh jadi ada uzur sedikit uzur, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita dapat jumpa lagi pada hari ini, dan juga akan sambung lagi akan pengajaran hadis kita daripada Nabi SAW. Hadis yang nombor 30 daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Kita kena ingatlah setiap hadis yang sahih, setiap hadis yang sahih daripada Nabi SAW yang riwayat kepada kita, yang paling banyak sahabatlah sebagai orang yang dengar daripada Nabi dan juga ambil hadis yang kita ngaji semua ni daripada Nabi SAW. Mereka ngapa hadis daripada Nabi, dan juga mereka usaha nak sebarkan hadis Nabi. Nak sebarkan hadis Nabi SAW. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis kata, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha wa addaha kama sami'aha. Dan juga Nabi SAW kata, naddarallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cahaya kepada orang, cahaya di muka mereka kepada orang yang dia dengar hadis Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir maksudnya ramai daripada sahabat yang riwayatkan hadis ini, bukan hanya satu ataupun dua orang ataupun tiga orang. Tetapi ulama kata sebanyak 23 orang ataupun 20 lebih daripada sahabat Nabi SAW yang mereka dengar hadis ni daripada Nabi, dan juga mereka dengar sudah, mereka buat faham dan juga beramalkan dia, dan juga sebar hadis ni. Seperti mana hadis Nabi riwayat dalam hadis tadi kata, siapa yang dengar hadis, dia faham, buat faham dan juga beramal, dan juga dia ngapa dia, dan juga sebar hadis tu kepada orang lain. Allah Ta'ala akan cahaya berada di muka mereka. Hari ini kita sama juga yang dengar hadis Nabi SAW. Kita dengar, kita ngapa, kita beramal, dan juga kita sebar kepada orang lain, sama ada orang yang duduk dalam keluarga kita ataupun luar keluarga kita, kita akan dapat nur cahaya pada muka kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naddarallah, Allah Ta'ala yang akan cahaya kepada berada di muka kita. Ini kelebihan orang yang ngaji hadis. Hadis yang tak syak lah kata sahih, mutawatir. Maksudnya ramai sangat daripada kalangan sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ini. Kerana hadis mutawatir, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sikit kita ngaji orang panggil ilmu hadis. Hadis mutawatir iaitu hadis yang diriwayatkan oleh penerawi hadis yang ramai. Ramai di kalangan orang yang riwayat hadis, ngapa hadis dan juga riwayat hadis, ramai mereka. Hadis ni satu hadis ramai daripada sahabat sendiri ataupun selepas daripada sahabat. Kita terbawa gambar tengok kata hadis ini 20 orang sahabat yang ngapa hadis dan juga sebar hadis ni, berapa anak murid mereka. Satu orang boleh jadi lebih banyak daripada satu orang anak murid dia. Maka apabila sahabat yang riwayatkan 20 orang dan juga satu orang sahabat
ada anak murid dia 5 orang, nasdaya tabi'in, orang yang datang selepas daripada sahabat, ataupun anak murid sahabat yang dipanggilkan kata mereka adalah golongan at-tabi'in, anak murid kepada seorang sahabat 20 orang, lebih kurang 1 orang yang riwayat hadis ni. 1 orang. Wama. Hadis mutawatir, orang yang riwayat hadis ni ramai, dan juga tak boleh jadi kata ramai ni bilangan yang ramai ni mustahil. Penpai medai, tak boleh jadi kata mereka ni sepakat untuk membohongkan hadis ke atas Nabi. Bohong kata benar ni yang mereka nak riwayat, nak royak ni adalah benar yang bohong ke atas Nabi, ataupun hadis ini adalah hadis yang bohong. Mereka buat satu hadis. Tak penpai medai. Habis itu mutawatir ni kita tak nak syak kata dia adalah hadis yang sahih. Kerana golongan orang yang riwayat hadis ni ramai, dan juga tak boleh jadi kata mereka nak sepakatkan untuk nak dusta ke atas Nabi. Mereka dusta ke atas Nabi. Kerana satu orang riwayat, sahabat 20 orang tu, kadang-kadang anak murid dia ni, sahabat seorang ni, anak murid 5 orang, kadang-kadang 5 orang anak murid dia ni mari daripada negeri-negeri yang lain. Mari daripada tempat-tempat yang lain. Kalaulah sahabat tu orang Madinah, boleh jadi anak murid dia datang daripada Mekah, ada anak murid yang datang daripada Syam, ada anak murid dia datang daripada Baghdad, Iraq, dan juga datang daripada Yaman ataupun mana-mana negeri yang tak sama. Maka apabila 5 orang anak murid dia datang daripada negeri dan juga tempat yang tak sama, kau tak boleh jadi kata mereka nak sepakat romhuakan untuk nak bohong ke atas Nabi SAW. Itu sedang pendengar kita panggil kata hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni tak kena syak lah. Apabila ulama royak kata hadis ni mutawatir, sahih, tak kena kecek banyak. Sahih, tak kena kecek banyak. Itu hadis yang sahih, bahawa sesiapa yang dia dengar hadis Nabi, dia faham dan juga ngapa dan juga beramal dan juga dia sabar. Dia sebar. Dia sebar, insya-Allah kita akan dapat cahaya yang Allah Taala akan memberi mengadakan pada muka kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-30. Hadis nombor 30 daripada Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata, An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني وقال النووي حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Ini hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang nama Abu Tha'labah Al-Khushani. Hadis ini Al-Imam An-Nawawi dia sebut kata adalah hadis yang hasan. Kita dah royak dah kata perjumpaan kita yang dulu-dulu tu sebut kata hadis yang hasan. Gapo dia hadis yang hasan? Hadis hasan bersama dengan hadis sahih ni, dia syarat yang mesti kena ada ni sama. Hadis sahih kena ada 5 syarat, hadis hasan pun ada 5 syarat juga nak jadi hadis yang hasan. Yang pertama, anak murid yang mereka ambil daripada hadis daripada tok guru dia ni kena jumpa sungguh, dan juga kena dengar sungguh daripada tok guru dia. Bukan kata hadis ini dia tak dengar daripada tok guru dia, tak biasa jumpa dengan tok guru dia, seorang ning, maka dia royak kata hadis ni aku dapat daripada seorang ning, maka dia bohong. Dan juga hadis itu pun tidak ada sanad jalan yang sambung. Orang panggil kata jalan tu ataupun sanad itu tu putus. Apabila putus, tak akan jadi hadis yang sahih. Itu syarat kena hubung ataupun anak murid kena ambil sungguh daripada tok guru dia. Dan juga tok guru dia ambil daripada tok guru dia, sehingga ambil hadis daripada sahabat Nabi dan juga sahabat Nabi ambil daripada Nabi SAW. Manakala hadis yang hasan,
Syarat yang kedua, kena adalah. Orang riwayat hadis ni kena juh, tak ada buat benda-benda yang tak baik, tak faham. Dan juga yang ketiga, kena ada ingatan. Pada syarat yang ketiga inilah ada perbezaan di antara hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih ni, ingatan orang yang riwayat hadis sahih ni, dia kena ada ingatan yang paling bagus sekali, ingatan yang kuat sekali. Manakala hadis yang hasan ni, ingatan dia ni kurang sikit, tak sama dengan peringkat orang yang riwayat hadis sahih. Tak sama. Kerana orang yang riwayat hadis, orang yang riwayat hadis, ngapa hadis Nabi, ngaji hadis Nabi ni tak sama ingatan mereka. Kita kadang-kadang ngaji dalam satu kelas 20 orang pelajar yang ngaji madah hadis, wicah hadis Nabi SAW, ingatan mereka 20 orang ni pun tak sama. Tak sama. Di kalangan mereka ada yang ngapa mereka ingatan mereka kuat, dan juga di kalangan mereka ada orang yang ingatan dia kurang. Maka tak sama. Peringkat ingatan mereka tak sama. Kerana kita kena ingatlah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ulama hadis telah sebut bahawa ingatan ulama ataupun ingatan orang yang ngapa hadis ni terbahagi kepada dua. Macam purangan hadis ni bang open song. Ingatan orang yang riwayat hadis, sama ada dia ni adalah orang biasa yang dengar hadis Nabi dan juga sahabat, ataupun dia adalah orang yang alim pada ilmu hadis Nabi SAW. Bagi kepada dua, satu ingatan as-sadr. Orang panggil kata ingatan dalam dada. Dia pakai ingatan dia diri. Ngapa? Dengan satu hadis, ngapa masuk dalam dada dia? Dengan secara cepat. Di antara mereka, kadang-kadang daripada mereka ulama, apabila dengar satu kali hadis saja, ingatlah. Tak kena ulang, tak kena sebut kali yang kedua. Tapi kadang-kadang setengah orang mereka ni dengar sekali tak ingat lagi. Itu perbezaan dah di antara ingatan orang yang riwayat hadis. Kerana kita kena ingatlah, setiap orang yang riwayat hadis Nabi, bukan semua yang ada alim, bukan semua jadi alim ataupun jadi tok guru ataupun jadi ulama hadis. Kadang-kadang dia jadi orang biasa saja ya, tapi dia dengar hadis daripada tok guru dia pun nak sebar hadis tu juga. Nak sebar hadis tu juga. Maka ingatan ni bagi kepada dua. Kadang-kadang orang dia guna ingatan dia ni dengan ngapa masuk dalam dada dia ada. Tapi ada juga di kalangan ulama sendiri ataupun orang yang ngapa hadis, riwayat hadis ni, dia ingatan tak molek, dia guna lecture ataupun guna kitab buku dia ni untuk nak tanah hadis. Pergi ngaji tok guru di Yaman, tanah hadis yang dia ngaji daripada tok guru dia. Pergi ngaji hadis di negeri Baghdad, tanah hadis dalam kitab dia, dalam buku dia, tanah hadis. Kerana dia tak ingat, ngapa payah ingat. Ingat tapi takut lupa, dia tanah. Tapi setengah ulama seperti Imam Al-Bukhari, seperti Abu Zur'ah, seperti pia lagi Imam Muslim, seperti ramai ulama yang mereka kalaulah dengar satu kali pun dah cukup bagi mereka. Al-Imam Al-Bukhari semasa pergi kepada negeri Baghdad, negeri Iraq sekarang, pergi di sana, mereka di Baghdad itu buat satu majlis untuk nak latih, untuk nak tasab macam ingatan Imam Al-Bukhari. Nak latih, nak tengok, nak tosok. Kata ingatan Bukhari ni sungguh kedak, kata hebatnya ingatan dia. Macam dia ni lut, diam cingreplau dan tikun putkan. Maka majlis itu dia letakkan 10 orang. Satu orang akan tanya 10 hadis kepada Imam Bukhari. Jadi semua bilangan 10 orang, sore 10 hadis, sebanyak satu hadis yang akan ditanya kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Satu orang yang mempunyai 10 hadis tu 10 hadis tu dia tukar sanad. Matan ni, isi ni hidup di sanad ni, orang ni. Orang ni hak riwayat hidup di matan ataupun isi yang lain. Tukar pergi mari we nampak kata kacau. Untuk nak tengok kata Imam Bukhari ni boleh jawab ke tak soalan yang dia akan tanya. Boleh royak semua ke tak, kata hadis ning tak kena. Tak kena macam mana? 10 hadis orang, berapa semua? 100 hadis. Maka tanya orang mula-mula 10 hadis tanya.
Tukar bilicing lah hadis tu. Tukar pergi belakang, pergi depan, pergi lepas. Asal back ni tapi pergi tukar. Nak Imam Bukhari ni balik mudah-mudahan kata. Tanya kepada Imam Bukhari seorang mula-mula pula hadis, "Hei Imam Bukhari, hei Muhammad bin Ismail." Nama sebenarnya nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, "Hei Imam Bukhari, hei Muhammad bin Ismail, 10 hadis ni aku yang nak tanya kepadamu ni mu jawab." Tanya 10 hadis. Imam Bukhari jawab satu patah saja, kata, "La a'rif, aku tak tahu." Mari orang yang kedua pun tanya Imam Bukhari pasal itu juga 10 hadisnya dia cedek, tukar lagi mari hacul buah bidah ni. La a'rif. Imam Bukhari kata tak a'rif. 10 orang tanya, Imam Bukhari jawab pasal itu laka. Kita mari tengok kata kalimah jawab yang Imam Al-Bukhari kata la a'rif, aku tak tahu ni bagaimana. Sungguh kedak. Ataupun dia kata pasal itu tu ada sebab. Apabila sudah 10 orang yang sebut hadis yang tukar pergi mari belakang depan ni, Imam Bukhari tanya kepada 10 orang. Mudah-mudahan tanya kepada kanak-kanak makan 10 orang tu yang mempunyai satu hadis yang mereka cedek. Sudah lagi ni, kalau lah Fakmu tanya aku sudah dah, nanti aku nak jawab kepada Fakmu. Imam Al-Bukhari nak jawab kepada satu orang yang tanya kepada Imam Bukhari hanya satu kali saja. Sore satu kali. Maka Imam Bukhari jawab kata, orang mula-mula yang tanya aku tadi ning, Imam Bukhari ulai balik semula soalan yang orang mula-mula tanya. Orang mula-mula tanya 10 hadis kepada Imam Bukhari pasal mana, Imam Bukhari pun tanya pasal itu. Ulai klik semula. Nak tunjuk kata Imam Al-Bukhari ingat dia kuat dengar soalan yang telah tukar sana isi hadis gimari dah ni, dia ingat juga dengan satu kali, dia ulai balik dan juga dia rakyat kata ini adalah hadis yang tak sahih. Hak sahih pasal mana, dia halih isi ni gidak dengan asal orang yang riwayat hadis ni, dia 10 hadis cukup. Orang yang kedua royak 10 hadis balik semula. Siapa kau wakwi orang yang duduk di dalam majlis pada hari itu terkejut kepada ingatan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Habis itu sedang pendengar hadis hasan, ingatan dia kurang ataupun tak sama dengan hadis yang sahih, kerana orang yang riwayat hadis ni ingatan mereka tak sama. Di kalangan mereka ingatan kuat, di kalangan mereka ni kalaulah mereka nak riwayat hadis kepada anak murid dia, nak guna ingatan dia, kadang-kadang tak boleh nak guna. Kena guna kitab yang dia tanah hadis. Ada beberapa ulama apabila dia ngaji hadis, tanah hadis daripada tok guru dia di negeri Suria, dan juga dia musafir pergi kepada negeri Yemen, tetekala dia musafir pergi kepada negeri Yemen, dia lupa kitab yang dia tanah hadis. Bagi siapa ada anak murid, ada orang tanya dia hadis dia riwayat daripada ingatan dia, maka ingatan dia daripada ingatan dia ni kurang. Apabila riwayat daripada ingatan dia ni salah, jumpa kesalahan banyak ataupun jumpa kesalahan sikit. Tak samalah apabila dia ada kitab dia riwayat, nasihat hadis yang diriwayat akan tutang 100%, betul 100%. Kerana apabila putus kitab dia, tak ada kitab dia tangan dia ni, dia kena gagal daripada ingatan dia yang dia ingat tak kemah mana, dia riwayat sekadar yang dia ingat. Boleh jadi pen pandai sun kata dia akan goyak hadis tu ada kesalahan sikit-sikit sebanyak. Habis tu darajat orang yang ngapa hadis tak sama. Ada orang yang ngapa tinggi, ada orang yang genah sikit, ada orang yang ngapa hadis tu ingatan dia tak rak benar, salah banyak, riwayat hadis salah banyak. Nak tahu macam mana kata dia salah banyak? Kadang-kadang hadis yang kita ngaji satu hadis, orang yang riwayat ni banyak. Nak ringan orang yang riwayat hadis ni ngapa hadis ni banyak. Kadang-kadang 3 orang riwayat hadis yang sama, tapi samnun isi ada beza sikit-sikit. Ada beza sikit-sikit. Ulama tengok situ, sore ni nampak tak betul dengan sains yang ramai. Maka ingatan dia ni, ulama kata, kurang sikit. Ulama kata, ingatan dia ni kurang sikit. Gitulah ilmu hadis. Yang ulama hadis lebih usaha, cakap usaha lah untuk nak jaga hadis Nabi. Tak say we hadis Nabi ni, ataupun tak say we benar-benar yang bukan daripada hadis Nabi, benar-benar yang tak sahih daripada Nabi, masuk dicampur dalam hadis-hadis yang sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada sahabat Nabi yang nama Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah dia, nama dia ni Abu Tha'labah, kita dah yasak semua.
Bermula nama orang apabila dimulai dengan abu ataupun ummu oleh orang perempuan ini, orang panggil bahasa Arab kata kunyah, gelar, panggil dia. Nah, abu, bapa kepada dia. Apabila kita ada anak nama Muhammad, Abu Muhammad. Kita nama sebenar apa? Ismail. Ada anak nama Muhammad, Abu Muhammad Ismail. Nah, serupa dengan Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Anak dia nama apa? Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Orang panggil kata kunyah. Kalaulah kita boleh usaha mengadakan kunyah ini juga, kita usaha mikir kata nak usaha kita panggil biasa ni juga seperti orang Arab panggil ni, kita kena ingatlah ini adalah salah satu sunnah yang digalakkan oleh Nabi SAW, dan juga kita akan dapat pahala. Kerana kita nak ikut sunnah Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, tak ada anak, tapi digelarkan oleh Ummu Abdullah, mak kepada Abdullah. Dan juga banyak-banyaklah yang kita dah royak pada ruangan kita, halaqah kita yang telah lepas tentang sunnah mengadakan kunyah abu depan dan juga ummu depan. Ummu depan. Abu Tha'labah, dia boleh jadi anak dia nama Tha'labah Al-Khushani. Nama dia ni ulama yang kata ikhtulifa fi ismihi wa ismi abihi. Nama dia sendiri pun ulama khilaf banyak kata seruk kata dia nama gapo. Dan juga bapa dia sendiri pun nama pak dia pun dikhilafkan oleh ulama juga kata seruk. Simpulannya gapo dia nama bapa dia dan juga gapo dia nama dia. Setengah ulama kata nama dia nama Jurthum. Setengah ulama kata nama dia nama Jurhum. Setengah nama mereka kata dia adalah nama Lashir. Itu nama dia khilaf kathiran, banyak benar. Tetapi dalam kitab yang saya baca tadi itu dia nama Jurthum. Jurthum bin Nashib ataupun bin Nashir. Sehingga bapa dia sendiri pun banyak yang ulama sebut kata seru dah kata pak dia ni nama gapo. Ada Lashir, ada Nashir, ada Nashim, ada Nashib. Banyak. Khilaf. Tak tahu nak panggil nama gapo, nama benar dia, tapi dia ma'ruf, dia terkenal dengan gelar dia kata Abu Tha'labah Al-Khushani. Seorang sahabat Nabi yang hidup bersama dengan Nabi, masuk Islam semasa Nabi SAW, dan juga sahabat yang ngapa hadis daripada Nabi tidak banyak sangat. Tidak banyak sangat, 40 hadis saja yang dia ngapa daripada Nabi SAW. Orang yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia banyak beribadat sehingga akhir hidup dia ni mati dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala yang kita akan dengar selepas ni. Satu perkataan yang dia Abu Tha'labah Al-Khushani biasa kata, dia biasa kata ma min 'abdin tafarraga li'ibadatillah illa kafahu Allah ma'unata ad-dunya. Dia kata sesiapa pun daripada kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dia masa luar untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Taala telah menyempurnakan, Allah Taala telah syukur kepada dia akan benda yang kena guna di atas dunia ini. Sabsin belanja yang kita kena guna dalam dunia ni, hamba seorang mana yang dia suka beribadat kepada Allah Ta'ala, cari masa luar untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan buka jalan keluar, dan juga Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia dengan secara kita tidak boleh nak kira, tidak boleh nak bilang. Ini Abu Tha'labah Al-Khushani, seorang sahabat Nabi yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati pada tahun 75 Hijrah. Bagaimana dia mati telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Siyarul A'lami Nubala, dan juga Al-Imam Ibn Kathir sebut juga dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah bagi dia bahawa sahihkan semasa dia mati, bagaimana dia mati. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala kita mati dengan husnul khatimah, dengan mati yang baik, dengan akhir hayat kita dengan baik, seperti mana Allah Taala memberi kepada Abu Tha'labah Al-Khushani. Diriwayatkan dalam kitab Siyarul A'lam dan juga Al-Bidayah wan Nihayah, satu malam
Abu Tha'labah dia bangun diri. Bangun diri untuk bersolat tahajud pada waktu malam, qiyamul lail, satu malam bermunajat, beribadat, berdoa, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia sujud, masa dia sujud lama untuk berdoa kepada Allah Taala, banyak masa tu, maka ditarik ambil nyawa dia. Masa itulah masa dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu sendiri pun anak tina dia yang duduk dalam rumah ngigar. Mimpi dan juga ngigar, kata bahawa bapa dia telah tinggal dunia ini ataupun mati dalam keadaan sedang duduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bangun, terkejut bangun, anak tina dia, dan juga pergi cari, pergi tanya kepada mak dia, aina abi? Mana abi? Bapa aku duduk mana, hei Umi? Mana abi? Abi duduk mana? Umi dia jawab kata, fi musallahu. Dia duduk semaya, dia tempat semaya dia. Abi duduk semaya. Mudah-mudahan kata abi duduk semaya pada tempat yang dia duduk semaya seumpama. Maya tahajud, maya qiyamul lail. Maka mak dia pergi panggil pak dia. Anak dia royak kata dia ngigar pasal ni, mak dia pergi panggil bapak dia. Fanadathu falam yujibha. Panggil bapak dia tapi pak dia tak jawab. Pergi cari dekat, pergi tengok dekat, maka jumpa bahawasa bapak dia telah mati dalam keadaan sedang duduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya salam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, memberilah kami jadi seorang yang mati dengan keadaan yang khatimah, yang baik, akhir hayat kami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu Abu Tha'labah Al-Khushani, seorang sahabat Nabi yang suka beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia tak ngapa hadis banyak, dia tak riwayat hadis banyak, tetapi 40 hadis. Salah satu hadis yang kita dapat manfaat pada hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada hadis yang diriwayat oleh Abu Tha'labah, sahabat Nabi yang nama Abu Tha'labah Al-Khushani. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini Imam Nawawi kata adalah hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni yang mati pada tahun 385 Hijrah, dan juga Imam At-Tabarani, seorang ulama hadis juga yang mati pada tahun 360 Hijrah, dan juga Al-Baihaqi pun riwayat hadis ni juga dalam kitab Sunan dia, yang mana dia Al-Baihaqi mati pada tahun 458 Hijrah. Ini ulama yang riwayatkan hadis ni. Tak jumpa pada Sahih Bukhari, tak jumpa hadis ni riwayat dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah ataupun Musnad Imam Ahmad, kitab-kitab yang lain. Tetapi sebut riwayat ada jumpa dalam Sunan Ad-Darqutni dan juga Al-Mu'jam Al-Kabir bagi Imam At-Tabarani riwayat hadis ni. Imam Nawawi dia hukum hadis ni, goyak kepada kita tahu kata hadis ni adalah hadis yang hasan. Hasan mana kata hadis yang bagus lah. Hadis yang boleh beramal, boleh guna, buat jadi dalil. Tetapi Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama hadis juga, dia mai goyak kata benarnya hadis ni. Walaupun Imam Nawawi goyak kata hadis ni adalah hadis yang hasan, tapi dia ada masalah kalau kita kaji molek-molek. Sebenarnya hadis ni riwayat orang yang ambil sahabat yang riwayat hadis ni nama Abu Tha'labah Al-Khushani ambil daripada Nabi. Anak murid ataupun orang yang riwayat hadis daripada Abu Tha'labah iaitu Makhul. Seorang ulama yang nama Makhul yang dia adalah orang daripada negeri Syam, Makhul Asy-Syami. Makhul Asy-Syami, ulama ayat kata dengar kan fang kan rab hadis, ambil hadis hak makhul daripada Tha'labah ni la yasih. Tidak ada dalil yang sahih bahawa makhul ambil hadis sungguh daripada Abu Tha'labah. Mana kata putus, tak biasa jumpa dua orang ini, tak biasa jumpa, dan juga tak biasa ambil hadis sungguh makhul daripada Abu Tha'labah Al-Khushani. Ulama juga kaji tak biasa jumpa, tidak ada dalil, maka putus sanad sini. Tak hubung. Anak murid makhul tak ada ambil hadis sungguh daripada tubuh dia Abu Tha'labah Al-Khushani. Itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ulama royak kata hadis ni Abu Tha'labah dia royak kata hadis Nabi. Nabi dia sebagai orang yang royak hadis.
qala an-nabiy ataupun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sebut kamput Nabi. Tapi ada ulama yang khilaf bahawa hadis ni bukan Nabi sebut, tapi Abu penkamput adalah perkataan Abu Tha'labah, bukan perkataan Nabi. Adalah khilaf. Tetapi Imam Ad-Darqutni dia kata hadis ni daripada Nabi, betul dah daripada Nabi. Yang paling betul kami tarjih, kami hukum kata ini adalah hadis yang daripada perkataan Nabi. Walaupun ada segolongan ulama yang kata daripada perkataan Abu Tha'labah Al-Khushani. Itu hadis marfu' orang panggil. Tetapi dia ada masalah bahawa Mahfuz tak dengar sungguh daripada Abu Tha'labah. Walau bagaimanapun kalau kita kira di situ tu hadis ini putus sanad lah. Tidak hubung, tidak sambung sanad, maka apabila putus orang panggil kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kita kena ingatlah Ibn Rajab royak kata hadis ni adalah hadis yang dhaif sungguh. Tetapi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab dia telah ambil hadis yang makna sama dengan hadis ni yang riwayat pada jalan yang lain. Banyak. Yang riwayat pada jalan yang lain banyak, makna dia sama dengan makna hadis ni. Isitulah. Tapi jalan yang lain, sahabat yang lain, maka boleh jadi hukum yang diriwayat ataupun yang disebut oleh Imam Nawawi kata bahawa ini adalah hadis yang hasan, boleh jadi kata hasan li ghairihi, iaitu berasalnya hadis yang dhaif, tetapi jalan dia banyak yang boleh jadi peringkat dia dhaif juga ataupun peringkat dia kuat lagi, membawakan hadis ini ni angkat darjat daripada dhaif jadi hasan li ghairihi, iaitu hasan dengan sebab ada hadis lain mari tolong dia angkat darjat dia. Maka boleh jadi hadis ini adalah hadis hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini Nabi SAW sebut, Inna Allaha farada fara'idha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan benda-benda yang orang panggil faraid. Faraid adalah benda yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita untuk kita buat. Fala tudayyi'uha, maka kita jangan lalai, jangan tinggal benda yang difardu ke atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi wahadda hududan. Dan juga Allah Taala telah letak letak orang panggil kata had cupcake. Jangan kita ni keluar ataupun melampaui cupcake yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha, jangan melampaui. Jangan telajak. Allah Ta'ala tak kek kita ni sekadar ni ya. Kita jangan telajak. Itu orang panggil tahad ataupun al-hudud, cupcake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala kata lagi, Nabi kata lagi wa harrama asya'a. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan beberapa perkara. Fala tanhikuha, maka kita jangan kacau duk buat. Kita jangan duk buat. Benda yang Allah Ta'ala larang, haram, jangan buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW kata, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ. Dan juga ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala tidak sebut dengan secara terang bahawa sebenarnya adalah benda yang wajib, benda ni adalah benda yang haram, benda ni benda yang halal, Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala sakata dia. Nabi kata, rahmatan lakum, bahawa ini tujuannya untuk rahmat kepadamu. Bukan kerana sebab Allah Ta'ala lupa, tak. Tetapi Allah Ta'ala tak sebut kata benda ni tak halal, halal ataupun tidak halal, haram. Allah Ta'ala tak sebut mana-mana hukum. Rahmatan lakum, untuk jadi rahmat kepadamu. Ghaira nisyanin, bukan sebab Allah Ta'ala lupa. Kita jangan kira kata Allah Ta'ala tak royak boleh hadiah Allah Ta'ala lupa. Tak. Allah Ta'ala tidak ada kekurangan seperti kita. Kita ada kekurangan, lupa semua. Insan, nisyan kita. Maka benda yang Allah Ta'ala sekata senyak tak royak hukum, fala tabhathu anha, jangan duk cari dah. Jangan duk cari, kaca kita tengok, kaca gi. Benda Allah Ta'ala tak royak gapo ni kita kaca dah nak tahu boleh. Kata Allah mana? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat perkara mudah-mudah kata Nabi SAW riwayat dalam hadis ni 4 perkara. Satunya benda yang panggil kata al-fara'id, benda yang panggil kata benda-benda yang Allah Ta'ala fardu kepada kita. Yang kedua
al-hudud, qab-qid Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letak kepada kita, jangan kita hidup dengan melampaui daripada qab-qid yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut kata al-maharim, benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang diharamkan Allah Ta'ala, jangan kita pergi buat. Yang kita kacau duk pergi buat. Kerana kita dah ngaji pada hadis yang dulu, hadis An-Nu'man bin Bashir, bahawa al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Benda yang dihalalkan oleh Allah SWT adalah terang, cerak, dan juga benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pun cerak juga. Cerak dalam Islam. Dalam kitab banyak perkara yang Allah Ta'ala guna kalimah kata al-muharramat, ataupun Allah Ta'ala guna kalimah kata harrama, diharamkan. Allah Ta'ala mengharamkan ke atas fa'mu akan benar ni. Cerak, bayyin, terang cerak di dalam Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, maskutun anhu, benda yang Allah Ta'ala ni senyap. Benda yang Allah Ta'ala senyap ni, demi untuk kita, Nabi yang kata jangan, fala tabhathu, tinggal benda kita nak pergi sok nak pergi cari boleh, nak pergi kacau boleh. Benda yang Allah Ta'ala raya, arti mana kata ma'fuun anhu, benda kata Allah Ta'ala nak tunjuk kata tak apalah kita buat. Allah Ta'ala wi'afiyah, izin kepada kita buat. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini orang panggil kata ahkam Allah. Hukum-hukum Allah Ta'ala ni terbagi kepada 4. Cukup pi lah dalam hidup kita dunia ni, cukup pi. Benda yang difaraid, difardukan oleh Allah Ta'ala ni, benda yang Allah Ta'ala suruh. Faraid iaitu benda yang Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba dia, dan juga lazim, wajib ke atas dia ni kena buat. Mesti akan hamba dia ni kena buat. Seperti apa? Semaya fardu, seperti puasa, seperti haji, seperti zakat. Benda ni kita kena buat. Fardu, faraid, fala tudayyi'uha. Jangan kita tinggal, tak buat. Yang kita lakmat nei sing ti Allah Ta'ala sang chai rau hai patibat do cepat sing ti pin fardu. Maka ahkam 4 perkara ni yang saya telah sebut kepada senang pendengar. Ulama yang kata man amila bihadzal hadis, siapa yang boleh beramal sungguh dalam hadis Al-Khushani, hadis Abu Sa'lab Al-Khushani yang sebut 4 perkara ni, dia boleh amal sungguh dengan 4 perkara ni, faqad hadha thawab wa amina minal iqab, maka dia akan dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT yang banyak, dan juga dia akan selamat daripada iqab, berlungtur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama kali faraid iaitu benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dah sebut tadi, semaya, puasa, haji, zakat, itu benda yang fardu yang kita kena buat. Dan juga yang kedua, maharim. Maharim iaitu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kita tak boleh nak pergi buat dia. Kita tak boleh nak pergi buat dia, dilarang untuk kita mendekatinya dan juga buat dia. Benda haram ni jangan kita masuk dekat dulu dah. Istilah hajar kita pada benda yang haram, jangan masuk dekat. Bukan sekadar kata jangan buat saja tak. Tetapi sangkum kita, masyarakat kita sekarang ni dia tak jaga. Tak jaga pasal mana? Nak buat boleh, tapi bang kantik nah pasal mana? Seperti zina. Allah Ta'ala ayat dalam Quran kata fala taqrabuz zina, la taqrabuz zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan masuk dekat dulu dah. Bukan kata lari kata jangan buat zina saja dak. La taqrabu, jangan masuk dekat. Tu istilah hajar kita. Bila masuk dekat dah, kita tak boleh nak autora diri jatuh dalam lubang tu. Itu istilah hajar. Tetapi agama lain hajar macam mana? Tak apalah nak berzina pun, tapi jaga. Jangan bila lekat anak, jaga molek gitu, jangan bila lekat ro'ik gitu-gitu. Dah, istilah hajar kita molek. Istilah hajar kita jangan masuk dekat. Benda haram yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ni, kita jangan masuk dekat dulu dah. Buat tu lebih lasamatullah dah kata jangan buat. Itu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga yang ketiga hudud. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah qab-qid Allah Subhanahu taala, maka fakmu ni jangan melampaui ataupun lei qab-qid yang diletakkan oleh Allah taala. Jangan melampaui qab-qid Allah taala. Boleh jadi kata qab-qid Allah taala ni benda yang Allah taala izinkan untuk kita buatkannya, sama ada benda tu Allah taala izin adalah benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang harus kita buat. Tapi kadang-kadang kita buat benda tu melampaui ataupun ken qab-qid yang Allah Ta'ala nak. Nah, ken qab-qid, benda semaya, benda semaya ni adalah benda yang Allah Ta'ala telah rakyat kata semaya ataupun hadis Nabi rakyat kata semaya ngarik 3 rakaat lah. Benda wajib. Tapi kita nampak kata semaya ngarik 3 rakaat sikit. Tambah 1 rakaat jadi 4, melampaui cara dan hukum yang Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala tak wajib sembahyang ngarik 3 rakaat saja, bukan wajib 4 rakaat. Melampaui. Fala ta'taduha. Dan juga lain-lain lagi. Hukum yang Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran kata tilka hududullah fala ta'taduha. Qab-qid Allah Ta'ala wang wai cacing. Jangan kita lakma, jangan kita ken qab-qid. Dan juga yang keempat, benda yang Allah Ta'ala senyap, hukum tak bagi. Kalau kita ngaji hadis ni, gapo hadis Nabi? Iaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga benda yang diakui oleh Nabi SAW. Orang panggil kata iqrar ataupun takrir. Benda yang Nabi tak buat, Allah Ta'ala tak larang, sahabat buat, tapi Nabi ngaku kata buat, tak ada gapo benda tu. Seperti makan ibu dab, satu binatang yang berada di dalam pada pasir ni, ibu dab Nabi tak makan. Tapi Allah Ta'ala tidak turun wahyu kata benda ni haram. Tengok sahabat dia makan, maka izin sahabat dia makan. Akhir hadis ni Nabi kata fala tabhathu. Jangan dok cari benda yang Allah Ta'ala senyap tak royak hukum apa yang cari. Ulama kata boleh jadi kata semasa Nabi SAW ning larang benda yang Allah Ta'ala senyap tak royak hukum kata halal ataupun haram, larang tak sewi tanya banyak. Kerana bimbang takut apabila tanya banyak kacau duk cari kata nak tahu boleh kata halal ke haram. Bimbang takut apabila Allah Ta'ala turunkan satu hukum membawakan berat ke atas umat Nabi Muhammad ataupun umat dia SAW. Nabi jaga. Dan juga boleh jadi kata Nabi larang yang duk tanya banyak. Kerana umat-umat dulu ni ahlakat bi kathratis soal. Binasa umat dulu sebab tanya banyak. Wahai tanya banyak. Fala tabhathu. Tabhathu ni wahai tanya sikit-sikit tanya. Tetapi kalaulah benda yang boleh tanya, yang kita mesti nak tanya pun tak apalah. Tapi kadang-kadang benda yang tak nak tanya banyak, kita jangan tanya. Fala tabhathu anha. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu adalah kita nak tunjuk kata qab-qid Allah Taala cerak. Dalam agama Islam ni seolah-olah kata dia ni seperti pau. Spiap semen re. Buat banyak kalau Allah Taala ในโลกดุนยานี้ในอิสลามเนี่ยเปรียบเสมือนเรือที่เรากำลังล่องหรือกำลังอยู่บนเรือร่วมกันอุมมะอิสลามorang Islam dan juga manusia semua ni ada syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ni untuk manusia semua dalam dunia ni guna syariat Allah Ta'ala. Dan juga seolah kita ni naik pau untuk nak bermusafir pergi kepada akhirat nanti. Maka dia ada qab-qid dia. Dia ada qab-qid dia, dia ada benda yang Tuhan suruh, banyak ni ada Tuhan suruh, ada yang benda Tuhan larang, dan juga ada qab-qid dia jangan later daripada buat banjat yang dibayangkan oleh Allah Ta'ala, dan juga ada benda-benda yang Allah Ta'ala sebut boleh kita nak buat juga. Dalam satu hadis Nabi SAW dia perumpamaan, hai mika piep tiap. Nabi SAW mika piep tiap kata kita bersama dengan berbanyak Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ni seolah-olah kita dak tapau. Seolah-olah kita ni dak tapau. Maka apabila sampai kepada satu tempat ni pau dua lapis kena bagi, kena cap celak. Gulungan mana nak duduk atas, gulungan mana nak duduk bawah. Maka gulungan yang duduk atas ni dia ada air, dia ada gapo molek. Golongan yang duduk bawah ni dia dah go air, dia gapo ni, dia mesti kena naik atas, kena pergi jumpa dengan orang duduk atas tu minta air kepada mereka ataupun minta air daripada atas untuk hantar kepada mereka. Tetapi orang yang duduk bawah ni mereka adalah golongan yang tidak turut perintah Allah Ta'ala. Tidak turut perintah
dan juga tidak menjauhi daripada larangan Allah Ta'ala. Mereka bahawasa kira kata nak buat maksiat. Mula-mula kata mereka kata tak saya minta air daripada gulung atas. Kami nak cocok lubang pau kita ni untuk air masuk dan juga dapat minum. Kerana kita tak kena naik, tak kena sewa lagi apa. Seolah-olah kata kita duduk atas dunia ni kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang duduk atas ni mesti kita kena nasihat. Mesti kita kena lari orang yang buat dosa yang duduk bawah. Orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala yang duduk bawah. Kerana kita kena ingatlah bahawa kita duduk dalam pau yang penuh dengan benda yang Allah Ta'ala suruh, ada benda yang Allah Ta'ala larang, ada cupcake Allah Ta'ala cerak. Kita kena jaga baik-baik pau kita. Jaga baik-baik. Kerana apabila orang yang duduk bawah dia cocok lubang pau dia temuh air yang masuk mari ni, seolah-olah kita buat maksiat. Hayanat akan berlaku kepada siapa kata? Semua setiap pau sama ada atas orang juh dan juga bawah orang yang tak juh ni akan binasa semua. Umpama dengan dalam masyarakat ini, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup dalam masyarakat kita ni, kita kena tolong nasihat menasihati gimari. Kita kena nasihat kepada kawan kita kena dakwah dia, kita kena mengajakkan orang yang buat tak baik, kita kena mengajakkan dia ni masuk pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila pau dicocok lubang, air masuk banyak, dia akan tenggelam dan juga binasa. Seperti dalam masyarakat ni juga, kalaulah kita tidak menasihati kepada orang yang buat jahat, tak mikir pun nak baikkan masyarakat kampung kita, kita duk tengok semua orang yang buat tak molek berzina, anak tina kita dengan anak lelaki kita genang gimari tanpa nikah tidak nikah. Kita tengok dosa-dosa yang berlaku pada tempat kita, sama ada obat, sama ada benda-benda yang mendadah mengkenakkan otak-otak anak-anak kita. Kita tengok, kita buat saja, tak mikir, tak biasa sakit hati, tak biasa mikir untuk nak membaikikan benda yang berada dalam masyarakat kita. Seperti pau tadilah akan binasa semua. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Apabila Allah Ta'ala nak membinasakan pada satu kaum, Allah Ta'ala tak kira kata orang itu juh ke tak juh. Kadang-kadang dalam kampung kita, Allah Ta'ala akan membinasakan dengan sebab orang juruh ni tak menasihati, tidak mengajak, tidak baiki masyarakat, tidak menasihat kepada masyarakat. Waliyadu billahi min dhalik. Di Indonesia pun sama juga. Macam itulah. Orang juruh yang ada mati tu, kerana mereka kadang-kadang tak nasihati kepada orang yang buat syirik dan juga orang buat jahat. Kadang-kadang dia nasihati, tetapi kita kena ingatlah apabila kita duduk pada tempat yang penuh dengan syirik, penuh dengan kegelapan, dan juga kita telah menasihati kepada mereka dah, mereka tak uti juga, kita kena hijrah. Hijrah maksudnya tinggal benar-benar ataupun negeri yang penuh dengan kekafiran, kekufuran kepada Allah Ta'ala, lagi kepada negeri yang penuh dengan Islam dan juga bi'ah Islam yang nak membawakan kita selamat daripada fitnah dalam dunia ini. Maka kita kena jaga masyarakat kita baik-baik. Kita kena jaga masyarakat kita baik-baik, kerana Allah Ta'ala nak binasakan kepada masyarakat mana-mana ni dengan sebab asau. Dengan sebab asau ni mana kata apa? Buat maksiat. Dan juga paling belakang daripada syariat dan juga suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadu billahi min dhalik. Maka kita jaga baik-baiklah benda yang Allah Taala sebut dalam hadis ni. Ahkam Allah Taala, hukum Allah Taala terbagi kepada 4 ni. Benda yang Allah Taala suruh kita buat, jaga baik-baik. Benda yang difardu dan juga benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kita jauh, usaha menjauhi daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita selamat. Dan juga benda yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak tahu mana, kita buat cukup yang Allah Ta'ala nak. Jangan ta'tadu, jangan kita ni melampaui benda yang disyarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cukup sekadar inilah kita pada hari ini dengan masa yang tak cukup. Hadis yang ke nombor 30, mudah-mudahan senang pendengar dapat manfaat, tidak banyak dan sikit insya-Allah akan dapat. Walaupun tak banyak, sedikitlah insya-Allah akan dapat. Dan juga kita akan bersama beramal dengan hadis ini untuk dapatkan jaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cahaya akan berada di muka kita. Insya-Allah sentiasa kita duduk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا